Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cabaran pemantapan akidah Islamiah. Okay, jadi kita melihat di akhir-akhir ini terutamanya umat Islam menghadapi banyak cabaran, banyak masalah, banyak perkara yang menyebabkan tercalar akidah kita, imej kita. Menyenaraikan cabaran-cabaran dalaman, cabaran-cabaran luaran dan bagaimana cara untuk menghadapi permasalahan tersebut dalam usaha untuk kita membina satu masyarakat Muslim yang menjadi khaira ummah, sebaik-baik ummah yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, yang memimpin dunia ke arah keselamatan dunia dan akhirat. Okey, jadi yang pertama ialah cabaran dalaman. Kita merujuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud orang beriman akan sentiasa diambang 5 dugaan yang susah. Yang pertama, mukmin yang dengki kepadanya, munafik yang benci kepadanya, kafir yang sentiasa memeranginya, syaitan yang menyesatkannya, dan nafsu yang sering bertarung untuk mengalahkannya. Tiga yang berkaitan dengan cabaran dalaman, iaitu mukmin yang dengki kepadanya, syaitan yang menyesatkannya, dan nafsu yang sering bertarung untuk mengalahkannya. Sekejap, ada orang nak masuk. Kita ni sekejap. Okay, Nurin, kenapa lambat? Doha, kenapa lambat? Okay. Okay, kita masuk balik. Okay. Okay. Jadi kita fokus kepada syaitan, yang merupakan cabaran dalaman. Imam Al-Ghazali ada menyebutkan bagaimana syaitan dapat menyelinap ke dalam diri orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Yang pertama ialah melalui sifat marah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah sukakan pandangan yang tajam dalam menghadapi syubhat, di samping akal yang cerdas dan sedar dalam menghadapi halangan. Maknanya kita mesti berusaha untuk menghadapi halangan-halangan tersebut dengan akal. Bagaimana kita perlu berusaha untuk menghadapi halangan. Seorang wali Allah bertanya kepada Iblis, cuba engkau terangkan bagaimana engkau menawan anak Adam. Iblis menjawab, aku tawan dia ketika dia marah dan ketika dia bernafsu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya jangan dilayan nafsu marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la taghdab faraddada miraran. Berulang banyak kali, janganlah kamu marah, kerana dengan marah itu boleh menyebabkan pembunuhan. Dengan marah itu boleh menjatuhkan maruah. Dengan marah itu boleh meletakkan menurunkan darjat manusia kepada darjat yang hina. Kerana syaitan akan mengawal kita ketika dalam keadaan kita tidak dapat mengawal marah. Yang kedua, nafsu syahwat juga merupakan jalan
jenis nafsu syahwat ini antaranya melalui makanan berlebihan. Makanan yang kita tak tahu daripada mana kita dapat. Makanan yang kita tak tahu halal haramnya. Makanan yang membazir. Kemudian hubungan kelamin. Melalui ikhtilat. Bermula dengan ikhtilat, tidak menjaga batas-batas pergaulan. Akhirnya membawa kepada zina dan sebagainya. Kemudian melalui nafsu mencintai harta juga boleh menyebabkan kita mengikut jejak-jejak syaitan. Bagaimana kita mendapatkan harta, bagaimana kita menggunakan harta, bagaimana harta itu dapat menipu ramai orang. Jadi nafsu ini boleh menjadi satu pintu kepada pintu-pintu syaitan. Yang ketiga, tergesa-gesa juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sifat tergesa-gesa itu datangnya daripada syaitan. Manakala cermat dan berhati-hati datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak nak buat apa-apa tak fikir, terus je buat. Nak buat apa-apa tidak bermusyawarat, buat apa-apa mengikut kehendak, nafsu. Itu adalah daripada sifat tergesa-gesa yang merupakan satu peluang untuk syaitan dapat menipu kita. Kemudian hasad dengki. Hasad dengki ialah satu sifat yang you dah pun presentkan dalam tazkirah. Merasa tidak senang apabila saudara se-Islam kita beroleh kesenangan. Merasa gembira, happy apabila saudara se-Islam kita ditimpa dengan musibah. Dan dengki kebaikan, sebagaimana daun-daun kering, api memakan daun-daun kering. Kita rasa amal kita banyak, tapi kerana ada sifat hasad dengki dalam diri kita, menyebabkan semua amalan kita itu terbatal. Kemudian kedekut. Kedekut, sayang kepada harta. Biasanya orang kedekut ni dia ada dua sifat. Dia kedekut, orang punya dia nak. Kemudian takabur, merupakan satu sifat syaitan. Yang mana syaitan berusaha untuk ajak manusia supaya mengikut jejak langkah syaitan ini dengan adanya sifat takabur dan ego dalam diri. Berkenaan dengan takabur ini, Nabi SAW ada bersabda yang bermaksud barang siapa yang ada sebesar zarah daripada sifat takabur, dia tidak akan dapat berbau syurga. Walaupun syurga itu dapat dihidup. Kemudian yang ketujuh, buruk sangka terhadap muslimin yang lain. Jadi ketujuh-tujuh perkara ini merupakan ruang untuk syaitan mempengaruhi kita, menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita ini rosak dan musnah. Dan dia merupakan perkara-perkara ataupun cabaran dalaman yang dihadapi oleh orang-orang Islam. Sekejap kita tengok ada orang nak masuk pula. Ini yang tak best ni. Sekejap. Nurin Syafiqah, kenapa lambat? Wardah Taufik Nurin Syafiqah. Syed Umair, kenapa lambat? Ada lagi kami. Ada lagi ni, kita 60 lebih. Okey, kejap. Nampak tak? Hello.
Nampak Ustaz. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pandangan apa ni sarjana Muslim yang kontemporari Syed Najib Al-Atas menyebutkan antara cabaran umat Islam dalam memantapkan akidah, memantapkan jati diri seorang Muslim adalah isu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Di mana termasuklah di negara kita berlaku ketidakseimbangan di antara penguasaan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ada orang yang terlalu fokus kepada ilmu fardu ain sahaja dengan mengenepikan ilmu fardu kifayah. Dan ada segolongan lagi yang terlalu menekankan kepada fardu kifayah dengan mengenepikan ilmu-ilmu fardu ain. Okey, jadi ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib diketahui oleh setiap individu Muslim yang melibatkan hal ehwal urusan agama. Okey, manakala fardu kifayah ialah ilmu yang wajib diketahui oleh sebahagian daripada umat Islam yang kalau mereka mengetahuinya, melepaskan fardu itu daripada bahu orang-orang Islam yang lain. Macam you belajar muamalat ni adalah ilmu fardu kifayah. Sebahagian daripada umat Islam termasuklah ustazah. Jadi dalam memahami ataupun dalam mendalami ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah ini sepatutnya dia mestilah seimbang. Tidak boleh hanya menguasai ilmu fardu ain sahaja dengan mengenepikan ilmu fardu kifayah, dan juga tidak boleh hanya mendalami ilmu fardu kifayah tanpa mendalami ilmu fardu ain yang menjadi kewajipan kepada individu. Jadi ada orang yang tidak beres ilmu fardu ainnya walaupun dah usia lanjut. Sedangkan sepatutnya ilmu fardu ain ini telah pun dibereskan apabila dia mencapai usia baligh. Jadi masih banyak kekeliruan yang berkaitan dengan ilmu tentang amalan asas. Yang merupakan orang yang mukallaf. Dia berakal dan dia baligh, maka dia wajib mendalami ilmu fardu ain. Di masa yang sama, ada orang yang keliru dalam menempatkan ibadat yang wajib dan sunat kerana dia tak faham ilmu fardu ain tadi. Sebahagiannya meraihkan ibadah yang sunat tetapi meninggalkan yang wajib. Contohnya mengimarahkan masjid pada bulan Ramadan dengan solat sunat tarawih penuh masjid, tetapi mereka tidak mengikuti ilmu-ilmu di masjid-masjid. Mereka tidak mendalami ilmu-ilmu Islam yang belum lagi mereka ketahui. Sebab tu di bulan Ramadan penuh orang sembahyang tarawih sampai keluar-luar masjid, tapi bila majlis ilmu tak ada orang pun, ada tak sampai 10 orang. Dan ada juga yang melaksanakan sebahagian sahaja yang wajib, tetapi meninggalkan ibadah wajib yang lain. Mereka berpuasa tetapi mereka tidak solat. Jadi kefahaman terhadap ilmu fardu ain sepatutnya diseragamkan ataupun diseimbangkan dengan ilmu fardu kifayah. Kita nampak orang Islam yang mengamalkan ataupun mengetahui bidang ilmu kifayah, mereka meninggalkan ilmu fardu ain. Semayang pun tak, puasa pun tak, minum arak dan sebagainya. Ada pula orang nak masuk sekejap. Ini sudah berlaku gangguan. Ni Adawiyah kenapa lambat?
Seterusnya, nampak tak? Nampak saja. Okey. Nampak. Kini umat Islam pula menjadi makmum kepada sejumlah besar sarjana barat. Kalau kita tahu dulu Islam menguasai sebahagian besar daripada ilmu-ilmu ini. Okey. Terutama di zaman Bani Abbasiyah. Okey, ilmu-ilmu berkenaan dengan sains, berkenaan dengan kemanusiaan, sains tabi'i, perubatan, astronomi, matematik dan sebagainya telah pun dipelopori oleh orang Islam. Kalau kita tengok bagaimana Ibn Sina misalnya, seorang pakar perubatan, yang mana bukunya Al-Qanun fiktif masih lagi dirujuk sehingga hari ini oleh pakar-pakar perubatan moden. Okey, tapi Ibn Sina ni bukan hanya mengetahui ataupun terkenal dalam aspek itu saja. Di masa yang sama, Ibn Sina adalah pakar dalam bidang hadis, pakar dalam bidang fiqh. Okey, begitu juga Al-Razi Al-Khawarij. Maknanya bila berlakunya keseimbangan antara ilmu fardu ain dan ilmu kifayah ini, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah, maka kita nampak kejayaan telah pun dapat dikuasai oleh orang-orang Islam pada masa yang lampau. Jadi pada masa kini kerana orang Islam tidak berpegang ataupun tidak mendalami ilmu fardu ain, atau hanyalah semata-mata mendalami ilmu fardu kifayah saja, mereka akhirnya hanyalah menjadi makmum kepada sejumlah besar daripada sarjana barat. Yang lebih teruk lagi, mereka menjadi pengikut yang ta'assub dan tidak dapat menilai kebenaran ilmu dan kaedah yang diperkenalkan oleh sarjana barat. Apa saja yang dalam kalau dilihat dari segi etika dan kemanusiaan adalah sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Dalam bidang kehidupan yang umum, umat Islam ironinya lebih bersikap sebagai pengguna daripada masyarakat yang mencipta keperluan hidup. Sehingga kreativiti seolah-olah menjadi milik umat lain, bukan milik umat Islam. Kenapa jejak-jejak cemerlang yang telah pun dipelopori oleh orang-orang Islam terdahulu tidak diikuti oleh sarjana-sarjana Islam pada masa kini? Dalam kebangkitan bangsa Jepun, Korea, China, di samping bidang-bidang barat, kreativiti umat Islam tidak begitu ketara dalam bidang perekaan dan inovasi. Ada orang nak masuk pula. Lemah lah macam ni weh. Ifah dan Farid pelambat. Seterusnya ialah kedua-dua isu itu tentulah berkaitan dengan sistem pendidikan yang belum berasaskan petunjuk yang telah ada dalam tradisi pendidikan Islam. Maknanya yang jadi macam ni adalah kerana apa yang telah dilaksanakan oleh Barat, yang dikenali sebagai sekularisme yang memisahkan di antara ilmu yang memisahkan antara dunia dan akhirat, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi ilmu menurut kerangka Islam terbahagi kepada dua kategori yang utama, yang dinamakan sebagai ilmu fardu ain, yang kita sebutkan tadi, atau dikenali sebagai the real knowledge. Yang kedua ialah ilmu yang dicari, yang dikatakan sebagai ilmu fardu kifayah, iaitu ilmu yang diperolehi daripada kajian, pemerhatian, renungan, yang dinamakan sebagai acquired knowledge.
Dengan tidak berniat untuk meremehkan usaha mempelajari ilmu fardu ain yang telah tertinggal, yang telah dialpakan oleh umat Islam, walaupun dah berusaha lanjut, kita dapat bayangkan besarnya masalah umat Islam untuk dapat mencapai tahap ilmu yang lebih tinggi. Termasuklah ilmu yang berkaitan dengan pemikiran dan pengurusan pelbagai masalah umat Islam sezaman. Maknanya umat Islam yang ilmu fardu ain pun mereka tertinggal, apatah lagi ilmu fardu kifayah. Ada satu kajian yang dibuat di sekolah menengah tingkatan 5. Ada 1,000 orang. Bila dikaji tentang ibadat solat saja, 75% daripada mereka tu hanya 3 waktu saja. Hanya mungkin 2 waktu saja. Dan dalam 75 yang tak cukup solat itu, lebih daripada 30% langsung tak solat. Jadi itu adalah perkara fardu ain yang menguatkan diri orang Islam itu sendiri, yang boleh membina jati diri umat Islam itu sendiri, yang boleh membina hubungan di antara manusia dan Tuhan, manusia dan Allah. Kalau perkara yang sebesar itu pun mampu untuk ditinggalkan ataupun tidak diamalkan secara bersungguh-sungguh, tentunya perkara-perkara lain jauhlah. Jadi bagaimanakah solat itu dapat mencegah daripada mungkar kalau 75 daripada 1,000 kajian sampel yang dibuat di kalangan pelajar-pelajar tingkatan 5 yang tentunya telah balik, tidak menepati kehendak mana mereka nak fokus kepada fardu kifayah. Kalau fardu ain mereka kosong, tentunya kalau dia mendalami ilmu kifayah pun dia tidak membawa ilmu kifayah tersebut kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia akan mempergunakannya untuk diri mereka dan berlakulah banyak jenayah-jenayah kuala putih yang menyebabkan keburukan kepada masyarakat dan dunia. Kemudian kita pergi kepada cabaran luaran. Ada orang nak masuk pula. Sekejap. Mana dia ni? Kenapa lambat sangat? 8.34. Kenapa Ifat lambat? Ifat? Ya, saya. Kenapa lambat sangat tu? Dah 8.30 lebih. Tak, saya ingat kan. Apa Fat? Tak boleh ulum. Saya cari ading kat Evision. Terlepas. Okey, tak ada masalah. Ingat kau masalah internet ke? Sebab ada kawan-kawan kita yang memang terputus bekalan elektrik. Dia kata bateri phone pun dah tak ada. So dia guna telefon kawan dia untuk hantar mesej dekat Ustazah. Dia tak boleh masuk kelas pada pagi ni. Semoga urusan kita dipermudahkan, insya-Allah. Okey. Seterusnya ialah cabaran luaran. Okey. Bagaimana untuk memantapkan akidah umat Islam. Okey. Budaya luaran yang pertama ialah budaya hedonisme. Okey, budaya hedonisme ni ialah kalau ikut Kamus Dewan, pegangan atau pandangan hidup yang hanya mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Dia dikaitkan juga dengan sikap suka berhibur, suka kepada hiburan sehingga boleh melalaikan seseorang daripada tujuan utama mereka diutus. Kalau kita tengok Nabi pun dia berhibur. Pada hari raya, hari-hari perayaan, ada hiburan-hiburan berbentuk tarian, nyanyian. Tetapi dalam hal-hal yang dalam had-had yang ditetapkan. Jadi berhibur tak ada masalah. Tapi bila berhibur sepanjang masa sehingga melalaikan tugas kita yang utama dan juga yang tak utama, maka dia akan membawa kepada satu bahana yang besar kepada umat Islam. Tanpa pegangan akidah yang kukuh akan menyebabkan sesiapa sahaja mudah diresapi dengan serangan pemikiran dan yang dilancarkan ke atas umat Islam. Sebenarnya hedonisme ni ialah satu
bentuk modernisasi yang sebenarnya nak menjauhkan umat Islam daripada agamanya. Okey. Umat Islam dikatakan perlu mengikut budaya barat untuk turut sama berada dalam kelompok bangsa maju tersebut. Fokus kepada ilmu, ibadat saja, maka orang Islam akan ketinggalan zaman. Orang Islam akan dianggap kolot. Jadi bila kita takut jadi kolot tu, kita pun bersama-samalah berada di dalam arus kemodenan, arus hedonisme ini menyebabkan kita lupa kepada matlamat hidup kita. Jika tidak, umat Islam akan terus dipandang sebagai masyarakat kelas ketiga yang mempunyai mentaliti yang rendah. Okey? Sekejap ada orang nak masuk pula. Baca dulu Mariam Jamilah cakap apa tu. Ain Khalilah, kenapa lambat sangat tu? Ain Khalilah mana? Ni salah. Kenapa lambat sangat tu? Ada masalah? Okey. Kita teruskan ya. Okey, ini yang disebutkan oleh Mariam Jamilah, berkenaan dengan apa yang berlaku terhadap umat Islam kerana terpengaruh mereka dengan pandangan-pandangan atau cara hidup barat, yang menyebabkan kita terlalu mengagung-agungkan barat. Apa juga daripada barat, pada kita semuanya indah belaka, comel belaka. Sedangkan orang barat pun sendiri sebenarnya telah pun sedar bahawa mereka telah pun melakukan kesilapan dan mereka mula mencari apakah matlamat kehidupan mereka. Sebab itu di akhir-akhir ini kalau kita tengok banyak sekali gereja-gereja di United Kingdom telah pun diubah menjadi masjid. Ramai orang mula mencari hakikat diri mereka kerana mereka sudah jemu dengan kehidupan yang masih lagi mengagung-agungkan barat, masih lagi merasakan budaya hedonisme ni satu perkara yang cukup mengasyikkan, yang melalaikan mereka daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Mariam Jamilah bercakap dalam ruang lingkup kesenian, tapi dia tetap memberi kesan kepada pemikiran umat Islam secara keseluruhan. Di mana tanggapan salah yang sering berlega di fikiran umat ialah semua yang datang dari barat itu mencerminkan suatu pencapaian yang tinggi dan perlu untuk ditiru. Syed Najib juga menegaskan, masyarakat masa kini lebih cenderung untuk berkonflik daripada mengusahakan perpaduan. Kalau kita nampak, kita sering mencari perbezaan. Sedangkan perbezaan itu sebenarnya adalah satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Dia buat manusia ni tak sama, berbeza. Tetapi kita mencari perbezaan, meletakkan perbezaan itu tidak boleh bersatu. Sedangkan banyak benda yang kita bersatu sebenarnya. Jadi ini juga satu perkara yang menyebabkan dia menyebabkan akidah kita, pemikiran kita menjadi lemah. Walaupun kita baca wa'tasimu bihablillah jami'an tu setiap kali hari Jumaat, tapi kita tidak menjelmakan diri dalam pelaksanaan harian kita. Kita lebih cenderung untuk mencari perbezaan-perbezaan dan kita perbesarkan untuk kita berselisih. Kita mengenepikan titik-titik persamaan yang kita ada, kerana cenderung untuk kita saling berselisih. Yang kedua, terpengaruh oleh pengasingan atau pematakan unsur-unsur tertentu yang pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Barat telah pun memecah-mecahkan kita. Sebab tu kita tak rasa bila berlaku sesuatu yang tak baik kepada saudara mara kita di
Philippines, misal kata di Selatan Patani, di Palestin, di Syria, di Yaman, kita tak rasa itu sebagai satu perkara yang menyedihkan atau perkara buruk yang menimpa umat Islam. Kita tak rasa apa-apa sebab kita telah diasingkan oleh Barat dengan batasan-batasan geografi. Okay? Jadi itu adalah kejayaan Barat dalam memecah belahkan umat Islam. Yang ketiga, kita lebih cenderung untuk menghormati dan meraihkan sesuatu yang baru. Okay, sehingga kita melupakan kepada perkara-perkara asas yang pada mereka disifatkan sebagai kuno dan lapuk. Okay, bila datang benda baru, kita terus terpikat, terus rasa benda tu baik. Okay, sama ada di dalam bentuk fashion atau dalam bentuk apa-apa saja, dan sekarang ni lebih lagi digembar-gemburkan. Kita lebih terbuka kepada perkara-perkara baru ini dengan adanya globalisasi, media massa tanpa sempadan dan sebagainya. Okay. Kemudian kita kehilangan matlamat yang jelas dan hakiki dalam keasikan dan zauq melaksanakan kerja ilmiah ni pun satu bab. Kita terlalu dalam bab mencari ilmu ni, okay, kita hanyalah terikat dengan peperiksaan. Okay, kita terikat dengan kita nak berjaya cari ilmu sebab apa? Sebab kita nak dapat kerja yang bagus. Okay, jadi kita hilang matlamat kita untuk beroleh ilmu. Okay, itu berjaya ditanamkan oleh Barat ke dalam diri umat Islam sehinggalah sekarang ni masing-masing berlumba-lumba untuk berjaya, bukan hanya untuk memperolehi ilmu tetapi untuk mencapai matlamat-matlamat duniawi. Okay, kepercayaan bahawa ilmu berubah terus-menerus dan tiada kebenaran yang pasti. Ini pun satu perkara. Maknanya mereka tidak lagi ilmu untuk sesuatu yang bersifat makna saling berlumba-lumba untuk mencari kemegahan, untuk mengejar pangkat duniawi dan sebagainya. Okay, jadi ini adalah antara cabaran-cabaran yang disebutkan oleh Syed Najib, okay, yang berlaku terhadap umat Islam. Okay. Di samping itu ada lagi cabaran lain, antaranya pengaruh pemikiran-pemikiran moden yang diperkenalkan oleh Barat seperti sekularisme, memisahkan antara ilmu agama dan kehidupan, liberalisme yang terlalu menekankan kepada kebebasan mutlak, pluralisme yang mengatakan semua agama sama. Okay. Kemudian ajaran sesat yang banyak yang ada di kalangan umat Islam. Okay. Bagaimana umat Islam boleh terpengaruh dengan ajaran sesat tersebut kerana kurangnya keilmuan mereka dalam ilmu-ilmu asas Islam. Sedangkan kalau mereka berpegang teguh, jadi bila orang ajak kata semayang tu tak wajib, tak payah semayang pakai niat saja, tentunya dia sesat. Dan ilmu yang ada pada dia itu sepatutnya boleh menyuluh untuk dia mengetahui suatu ajaran itu sesat ataupun tidak. Walau bagaimana gempaknya ajaran tersebut, walau berapa ramai pengikut ajaran tersebut, dia masih boleh memilih kalau dia boleh mempunyai ilmu asas yang cukup. Kemudian globalisasi yang saya sebutkan tadi, satu proses penguasaan kuasa-kuasa besar terhadap kedudukan berlimpah masyarakat dari berbagai aspek kehidupan termasuklah ekonomi, politik, demokrasi. Negara mana pun tidak boleh mengelakkan diri dari menjalin rangkaian dengan Barat dalam berbagai bentuk militari, ekonomi, diplomatik, pendidikan dan juga sistem komunikasi. Okay, kemudian kita pergi kepada kaedah penyelesaian. Kena pergi laju sikit. Saya rasa ada orang nak masuk kok, kita stop sekejap. Tak ada, semacam ada bunyi tadi. Kehadiran hari ini 55 saja. Out of 63-64. Ramai orang tak dapat datang sebab masalah internet lain-lain. Okay. Kita sambung sikit lagi. Okay, bagaimana kaedah penyelesaian cabaran-cabaran tersebut?
Yang pertama ialah pemantapan ilmu pengetahuan. Islam secara global merupakan sistem hidup yang lengkap dan menyeluruh. Islam berkembang berasaskan satu sistem keyakinan yang berpaksikan kepada akidah, ibadah dan akhlak. Maknanya kalau kita tengok dalam Islam begitu menekankan kepada aspek pendidikan. Adakah sama Allah kata orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Nabi kata macam orang buta yang meraba-raba dan kegelapan. Jadi ilmu tu sangat penting. Jadi umat Islam perlu untuk mahir dalam pelbagai ilmu. Terutamanya ilmu-ilmu fardu kifayah yang boleh memajukan mereka dalam aspek keduniaan di samping ilmu fardu ain yang memantapkan jati diri mereka. Maknanya kita belajar bukan hanya untuk kerja, bukan hanya untuk mendapat rizal yang tinggi, bukan hanya untuk peperiksaan, tapi kita belajar untuk kita menguasai ilmu tersebut. Jadi berbagai ilmu, misal kata perbankan Islam, perkara yang berkaitan dengan halal, sains, teknologi, pertanian dan sebagainya perlu untuk didalami oleh umat Islam dalam menyelesaikan fardu kifayah mereka. Kemudian yang kedua, pelaksanaan undang-undang. Maknanya perlu diperketatkan lagi. Perlu undang-undang macam yang baru, cyber dan sebagainya perlu diperketatkan dan perlu diambil pandangan ulama-ulama Islam dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Kalau kita nampak sekarang ni pelaksanaan dan penguasaan undang-undang tidak berapa terlaksana. Kadang-kadang undang-undang tu ada tapi dari penguasaan tak ada. Sebabnya masing-masing telah pun terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Kalau awak ada duit, awak boleh beli, awak boleh buat apa yang awak suka, awak tidak akan terkena dengan apa-apa undang-undang pun. Jadi perlu untuk dikuatkuasakan terutamanya undang-undang Islam. Kemudian praktis Islam dalam sistem kehidupan. Islam lengkap kafah. Jadi kita perlu untuk umat Islam perlu untuk melaksanakan undang-undang, melaksanakan Islam dalam kehidupan mereka secara keseluruhannya. Dari segi akidahnya, dari segi ibadah. Dan Islam boleh menerajui umat. Umat Islam hendaklah memahami penyelewengan musuh Islam dan mempraktikkan amalan Islam dalam sistem kehidupan mereka. Kemudian dakwah. Juga perlu dilaksanakan. Dia merupakan fardu ain sebenarnya dakwah ini. Nabi kata dalam satu hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, hadza adhaful iman atau kama qala." Jadi perlu diperluaskan. Ramai orang yang belum lagi dapat Islam ini kerana dakwah tidak tersebar. Kita pun sebenarnya mendapat hidayah melalui dakwah dan pengorbanan yang telah pun dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Kalau tidak, kita pun tak Islam, kita mungkin beragama Buddha ataupun Hindu. Jadi dakwah ni penting terutama kepada orang Islam itu sendiri supaya mereka kembali kepada ajaran Islam, dan dakwah juga kepada non-Muslim. Sebab apa orang non-Muslim atau yang belum Muslim ini memerangi Islam? Kerana mereka jahil berkenaan dengan Islam. Tak ada orang cerita berkenaan dengan Islam. Jadi manusia ni memang secara fitrahnya dia akan memusuhi perkara yang dia tak tahu. Jadi bila dia tak tahu erti sebenar Islam, dia tak tahu hakikat Islam, dia akan cuba untuk memusuhi Islam. Sekiranya kita melaksanakan dakwah dan menyebarkan maklumat Islam, tentunya perkara-perkara baik yang sesuai dengan fitrah manusia sampai kepada mereka dan tidak mustahil. Akhirnya mereka beroleh hidayah dan kembali kepada fitrah. Jadi sekarang ini memang banyak sangat kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan dengan teknologi yang ada untuk kita melaksanakan dakwah. Kemudian mewujudkan persekitaran yang baik bagi melahirkan generasi yang berakhlak dan
bi'ah yang suasana yang baik yang boleh memberi keamanan kepada semua orang sama ada di manusia Muslim ataupun tidak Muslim dan juga kepada seluruh alam ini. Okey. Kemudian mewujudkan hubungan ukhuwah yang baik. Okey, maknanya orang-orang Islam ni sentiasa hendaklah bersatu. Okey, ukhuwah Islamiah. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaikum. Okay, banyak hadis-hadis yang bercakap, hadis-hadis dan ayat Quran yang bercakap berkenaan perlunya kita bersatu padu. Perlunya kita mempunyai jaringan yang baik. Kita rujuk satu kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam nasihatnya tentang soal persahabatan. Okay, Imam Syafi'i menyatakan, aku mencintai sahabatku dengan segenap jiwa ragaku. Seakan-akan aku mencintai sanak saudaraku. Sahabat yang baiklah seiring sejalan denganku dan yang menjaga nama baikku ketika aku hidup atau tutur baik dalam keadaan suka atau duka. Jika itu aku dapatkan, aku berjanji akan selalu setia padanya. Aku hulurkan tangan kepada sahabatku untuk berkenalan kerana aku akan merasa senang. Semakin ramai aku perolehi sahabat, aku semakin percayakan diriku sendiri. Okay. Jadi sangat baik kata-kata Imam Syafi'i ini mungkin juga sebagai penutuplah kepada kelas kita. Jadi sahabat-sahabat yang ada dalam kelas kita, sama ada sahabat kelas A atau kelas B, okay, mereka adalah sahabat-sahabat kita semua. Okay, yang boleh insya-Allah kita sama-sama bina hubungan yang baik untuk kita sama-sama berjalan menuju kepada kebaikan, untuk sama-sama berfikir bagaimanakah berfikir dan bertindak bagaimana untuk mengangkat martabat saudara se-Islam kita di Malaysia khususnya dan juga di seluruh dunia agar Islam dapat dilaksanakan di seluruh alam ini dengan membawa kebaikan kepada seluruh umat. Sepatutnya dimantapkan, diperkukuhkan. Tapi kita tak nampak sangat sekarang ni peranan OIC, sebab tu kita menunggu-nunggu untuk lahirnya Mujaddid pada abad yang ke-22 ini. Supaya adanya pemimpin yang boleh membangunkan atau menyatu padukan umat Islam. Sekarang ni OIC ni macam tidak berfungsi sangat, sedangkan dia merupakan satu pertubuhan negara-negara Islam yang sepatutnya mempunyai kekuatan untuk mendesak negara-negara bukan Islam, terutamanya yang menganiaya umat Islam itu, daripada berhenti daripada melakukan kezaliman terhadap umat Islam. Tetapi malangnya terdapat negara Islam juga, pemimpin negara Islam juga yang bersekongkol dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dalam memerangi umat Islam, seperti mana yang berlaku di Syria, di Palestin dan juga di. Jadi ini antara objektif OIC yang sepatutnya dimantapkan lagi lah. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan?